Okay, Assalamualaikum. So, jadi hari ini kita akan tengok berkaitan dengan satu soalan melibatkan refrigeration. Jadi kalau kita tengok situ, kita baca dekat situ dia menggunakan refrigerant R12. Jadi tekanan masukan adalah sebanyak 1.509 dan dia punya tekanan pada condenser adalah sama dengan 10.84 bar. So kalau kita tengok condensation is undercooled by 10 darjah Celsius. Jadi soalan yang pertama dia suruh kita sketch and label cycle process on TS dan juga pH diagram. Actually pH diagram tu. Kemudian kita kira kerja yang dilakukan oleh refrigerant. Kemudian kita tengok refrigerating effect. Kemudian kita tengok COP dia. Dan kemudian kita tengok flow rate. Okey. Ini soalan dia dalam bentuk bahasa Malaysia. So boleh baca. Kalau tak faham bahasa Inggeris boleh baca bahasa Malaysia lah. So ini saya bagi option lah. Pilihlah mana-mana yang mana sesuai. Okey, soalan pertama tadi dia suruh kita lukis gambar rajah TS dan juga pH, bukan PV ya. Kita boleh lukis pH diagram. Jadi biasa untuk refrigeration kita akan gunakan dua gambar rajah ni lah, satu TS diagram dan satu lagi adalah pH diagram. So kalau kamu tengok dekat pH diagram tu kita boleh tengok lah kita boleh katakan pressure dia untuk 4 dan juga 1 ni pressure dia adalah 1.05 509 bar. So 1 dengan 4 selalu pressure dia sama. Dan juga untuk untuk 2 dan 3 pressure dia selalunya samalah. So 10.84 bar. Dan satu lagi selalunya proses pendikitan H3 adalah sama dengan H4 tu yang selalu kita tengok lah. Dan satu lagi kebiasaannya untuk soalan-soalan biasanya dia akan start, kalau kata dekat satu ni selalunya dia akan start pada garisan tepu. Okay, so dia kata from properties table of refrigerant R12 at point 1. So, okay, so point 1 kat sini kalau kita tengok P1 dia kata adalah P1 sama dengan ni 1.508 dia punya P1 dan H1 sama dengan 178.73 dan S1 sama dengan 0.707. Dia ambil daripada refrigeration punya table. Okey, ni table yang kita ambil lah daripada refrigeration. So kalau kamu tengok P1 yang ni P1, kemudian H1 adalah sama dengan Hg, belah sini Hg lah. So 178.73 dan S1 adalah Sg 0.708. So dia ambil daripada gambar rajah ni, ambil daripada steam table. So dalam steam table, dalam buku steam table ni kamu tengok bahagian fluorometana CF2Cl2 ni lah refrigeration R12. So tengok dalam buku, kamu tengok di bahagian P ni HF dan juga SF sebab dia duduk dekat sini, titik sini. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, untuk point 2 kalau kita tengok dia punya ni dululah. Dia punya TS diagram, kalau kamu tengok dekat sini dia kata pada P2 adalah sama dengan 10.84 bar. So yang ni lah garis ni, garis kita punya daripada 1 ni sampai ke 2 ni lah. Itu dia punya dia punya tekanan dia 10.84 bar. So dia kata S1 adalah sama dengan S2. Jadi S1 sama dengan S2 ni daripada point 1 tadilah, point 1 ni. So dia adalah isentropik. S1 sama dengan S2. Nilai dia adalah 0.708.
0.787. So 0.787. Yang ni kita nak buat interpolation nanti. So kalau kamu tengok yang kedua pula, dia kata SG pada P 10.84 bar, dia dapat 0.6811. Jadi mana dia dapat? Dia dapat daripada sini lah. So kita tengok ni 45 bar ni, saya buat garis dulu. Jadi yang ni kamu kena tengok dalam jadual steam actually. So daripada jadual steam, kalau kamu tengok 0.811 ni pada ni, tu dia. Yang ni ya. So yang ni adalah daripada dia punya nilai SG dia. So yang ni adalah nilai SG. Ini nilai SF. So nilai SG dia adalah 0.811. Dan kemudian dia punya nilai HG, ni nilai HG dia adalah sama dengan 204.87 ni, nilai dia 204.87. Kemudian dia kata S2 adalah lebih besar pada SG pada 10.84 bar. So tadi ni SG, yang ni S2. So dia kata satu lagi S2 ni adalah lebih besar daripada SG ni. Maksud dia duduk kat atas ni lah. Kita assume dia duduk kat atas. So baru kita boleh buat interpolation. So kita assume dia nilai tu adalah nilai superheated. So superheated saya ambil yang ni lah 15K punya ni. 15K superheated. Kalau kamu tengok dalam jadual steam yang untuk kloro ni, R12 ni. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia kata S dia adalah sama dengan 0.7175. So 0.7175 ni ya, 0.7175. So yang ni adalah dia punya nilai S ni, nilai S superheated. Dan nilai H dia adalah sama dengan 216.72 kat sini lah. So ni kat sini, yang ni di sini. So yang ni kat sini, yang ni di sini. Jadi daripada sini kita dah ada nilai tu, kita buatlah interpolasi. So H2 tolakkan 204.87 bahagikan dengan 21674 tolak 204.87 sama dengan 0.7078. So kita buat interpolasi, jadi kita dapatlah nilai H dia adalah sama dengan yang ni lah, 213.58 kilojoule. So semuanya datang daripada sini lah. Kita nak cari nilai H2 ni. Nilai H2 ni, apabila kita dapat nilai H2, kita boleh cari nilai-nilai lain lah untuk seterusnya. Okey, seterusnya untuk kita punya point yang ketiga ni. Point yang ketiga dekat sini lah. So kalau kamu tengok, dia tolak 10, dia jadi 35. Ni 35 ya. So 35 dia kata adalah sama dengan 1.509 bar. T3 adalah sama dengan subcooling 10 darjah Celsius. Itu yang dia cakap lah dekat sini. Jadi apa yang berlaku dekat sini ialah kalau kamu tengok dia kata H3 adalah sama dengan HF pada T sama dengan 35 darjah Celsius. Jadi kita tengok 35 darjah Celsius ni 35 darjah Celsius. Jadi dia kata TS. TS yang ni lah dekat sini actually TS. Ni TS. Cuma tak nampak lah, dia punya ni panjang lagi kat atas. Jadi dia adalah sama dengan 59.55. So ni 59.55. Just ambil dekat situ.
So kita dapatlah nilai dia punya nilai H3 dia. So H3 adalah sama dengan 69.55 pada TS35 35. So yang ni nilai HS dia. So nilai HS adalah 69.55. Dan kita tahu proses yang seterusnya 3 ke 4 adalah proses throttling. So proses throttling kita boleh kata H3 adalah sama dengan H4. So dekat situ dia jadi H3 adalah sama dengan H4. Jadi nilai dia samalah 69.55 jugalah H dia. So apabila kita dah ada semua nilai-nilai, kita summary-kan, kita dapat H1 sama dengan 178.73, H2 kita dapat 213.58 kJ per kilogram lah tu. H3 kita dapat 69.55 dan H4 kita dapat 69.55. Jadi kita tahu work done on refrigeration ataupun work done on compressor. So bahagian compressor adalah sama dengan WC H2 tolak dengan H1. So just masukkan nilai H2 dengan H1 yang kita ada ni, masukkan nilai ni ke dalam sini dan kita akan dapat jawapan dia. Okay, so tadi kita dah dapat work done. Work done kita tahu dekat sini kerja yang dijalankan. So dekat sini W tadi 2 tolak 1 tadi. So yang seterusnya refrigeration effect. So refrigeration effect adalah kawasan penyejukan. So kawasan penyejukan dia berlaku pada part pada satu yang ni lah. Kawasan yang sejuk sekali ni 20 darjah. 20 darjah Celsius paling sejuk lah kalau kita tengok. So Q cool adalah sama dengan H1 tolak dengan H4. So kita ada H1 dan kita ada H4. So masukkan, kita dapatlah nilai refrigeration effect yang kita kehendaki. Soalan yang seterusnya ialah COP ataupun coefficient of performance. Jadi COP adalah coefficient of performance adalah sama dengan refrigeration effect bahagi dengan work input. So tadi kita dah cari work input, kemudian kita cari dia punya refrigeration effect. So masukkanlah dia punya nilai yang kita dapat untuk soalan 1 dengan soalan 2 tadi. Jadi kita akan dapatlah dia punya COP. Okey, untuk soalan ni, dia nak tanya refrigeration mass flow for 1 kilowatt of refrigeration effect. So, dia nak 1 kilowatt untuk satu refrigeration untuk refrigeration effect. Sebenarnya dia kata yang ni Q adalah sama dengan Q kali dengan M. So kalau kamu tengok Q kali dengan QM, potong sini, kita dapat kilojoule per second. Kan? So sama dengan kilojoule per second. So maknanya kita nak dapatkan nilai M ni. So nilai M. Jadi tadi kita dah dapat refrigeration effect dalam unit kilojoule per kilogram. Sekarang ni dia kata 1 kilowatt. So yang ni kita assume sebagai 1. So yang ni refrigeration effect kita ada nilai lah. So apa yang kita buat ialah kita bawakan Q ni ke bawah. Jadi tinggal M lah. M adalah sama dengan Q kilojoule per second yang ni. Yang ni kilojoule per second yang ni bahagikan dengan Q yang kita dapat daripada refrigeration effect. So 1 bahagikan dengan 109.18 yang ni kita dapat daripada soalan yang atas tadi, refrigeration effect. So kita akan dapat nilai kadar alih M adalah sama dengan 0.00916 kg per second dia punya mass flow rate ataupun kadar alih dia punya penyejuk untuk 1 kilowatt bahan penyejukan refrigeration effect dia. Itu saja. So selamat mencuba. Nanti kita akan tengok soalan-soalan lain pula. Sekian, terima kasih.